ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني وشرح به صدري واستعن به جسدي وحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita duduk dalam majlis ilmu fardu ain walaupun dah lewat pukul 10 lebih. Mana kita menyambung seperti biasa minggu pertama setiap bulan kita sambung pengajian kita kitab Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur, syarah pada kitab Sulam Mubtadi karangan Syekh Al-Fatani, surat 48 fasal baru Rumi 63. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal, satu ceraian pada menyatakan barang yang mewajibkan istinja. Bila kita baca tajuk kita dah tahu dah istinja tu wajib. Maksudnya dengan berlakunya sesuatu perkara wajib istinja. Dan makna istinja itu menghilangkan ain najis dan bekasnya daripada kubul atau dubur dengan air atau batu. Ini juga kita dah mula mukadimah sikit dah ya, sebelum ni. Jadi kita terus tengok pada huraian ya. Dan makna istinja itu menghilangkan ain najis dan bekasnya daripada kubul atau dubur dengan batu. Dan kita pun dah bahas banyak kali dah. Kubul kemaluan depan, dubur yang belakang. Kubul, dubur semua laki perempuan ada. Kubul sama juga laki perempuan pun ada. Cuma lelaki ada dua je. Khunsa, perempuan dia tiga. Tempat keluar haid, tempat keluar air kencing, tempat keluar najis. Keluarnya ketiga-tiga tempat daripada orang perempuan ni wajib istinja. Istinja tu basuh lah, wajib menyucikan. Kalau lelaki ada dua, kalau perempuan ada tiga, kalau khunsa ada empat. Sebab dia ada dua kemaluan, dua alat. Jadi laki perempuan pun ada kat situ. Lepas tu tempat keluar haid satu. Walaupun keluar ke tak keluar tu kemudian ceritalah. Yang satu lagi dubur, jadi empat jalan. Mana kalau kita tengok istinja dengan air atau batu. Bila air atau batu kita tengok apa ni istinja dengan air iaitu basuh kemaluan setelah buang air kecil, buang air besar bagi menghilangkan saki baki dia tu. Asalnya menggunakan air ni memang ada daripada syariat Nabi-Nabi terdahulu. Memang dah ada dah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua ada dah. Maksudnya buang air besar, suci dengan air. Memang dah ada. Cuma istimewanya kita ni umat Nabi SAW ada batu kat situ. Batu ataupun umpama batu, iaitu boleh istinja bukan dengan air. Itu istimewa kita. Ruksah dia panggil, kemudahan yang kita dapat boleh menyucikan kemaluan setelah buang kecil, buang besar tak pakai air. Boleh tak pakai air. Adakah dia option, dia pilihan ataupun mandatory? Betul lah ayat tu. Bantai je lah. Maksudnya dia pilihan, pilihan apa? Mana-mana buat pun boleh. Ataupun dia mesti bila tak ada air baru batu ataupun tisu kan, samalah tu. Adakah dia macam tu? Kalau jika macam tu dia bukan option lah, dia bukan pilihan, mandatori kan, betul? Boleh lah, bantai je. Maksudnya dia mesti, maksudnya tak ada air baru boleh batu. Ataupun air ada, nak pakai batu pun boleh, air pun boleh. Mana satu? Jika air pun boleh, batu pun boleh, namanya option, pilihan. Jika kena ada air, kena tak ada air baru boleh pakai batu, dia bukan pilihan lah. Jika kita faham berkaitan dengan tayamum, jika tak ada air baru boleh tayamum. Jika ada air tak boleh tayamum. Maknanya dia bukan option lah, bukan pilihan lah tayamum.
Kena tunggu tak ada air dulu. Lepas tak ada air, baru boleh tayamum untuk sembahyang. Dalam masalah ni, dia option, pilihan. Dia bukan macam tayamum tadi. Maksudnya ada air sekalipun, boleh tak nak basuh berak. Biasa. Bahasa kampung terus keluar. Kan? Ada air sekalipun, boleh kalau tak nak basuh berak. Sebab pilihan kan? Bagus ke? Bagus, afdal, nombor 2, nombor 3. Bincang kemudian. Bincangnya boleh atau tidak? Boleh. Biasa contoh yang ekstrim yang saya bagi, di belah kiri dia laut, belah kanan dia sungai, depan dia air terjun, belakang dia tasik, tengah hujan, kat bawah keluar air mata air. Dia buang air besar, tak nak pakai air. Boleh tak? Boleh. Option kan kata tadi? Boleh. Melampau contoh. Boleh. Nak bagi tahu air tu dengan batu atau dengan tisu, dia bukan mesti. Dia bukan mesti tak ada air. Bukan. Dia boleh mana-mana satu. Pilihan. Itulah rukhsah yang Allah bagi pada kita, yang tak ada pada nabi-nabi yang terdahulu, yang mana syariat yang Allah turunkan pada nabi-nabi itu mengikut kesesuaian waktu tu. Jika waktu tu badan besar, tinggi, waktu tu syariatnya sesuai lah. Mungkin nak mandi wajib, mungkin nak mandi wajib, ataupun nak istinja, basuh berak, basuh kencing, mesti pergi ke laut, mesti pergi ke sungai. Tak boleh jika dalam ditakung. Mungkin syariat waktu tu sesuai dengan badan dia besar, tak ada masalah. Jadi syariat yang Allah turunkan berubah-ubah di antara rasul dengan rasul tu, biasanya dia akan sesuai dengan keadaan waktu tu. Kalau waktu tu lembik macam ni, syariat dia mudah. Kalau jenis kuat, syariat dia susah. Yang sederhana, syariat dia dan sebagainya lah. Okey. Jadi terdahulu tak boleh guna batu, tisu, tak boleh. Mesti kena guna air. Jika tak ada air, tak boleh guna batu. Habis tu 2 orang nak semayang macam ni, syariat dulu. Dia tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Lepas tu nanti kena qada lah kot. Tak tahulah syariat macam mana, tapi tak boleh semayang. Kita boleh lagi sebab dia pilihan. Boleh guna batu. Jadi rukhsah ataupun kemudahan yang Allah bagi itu mesti ada sebab. Maka ulama buat kajian, ulama mengatakan kelonggaran dan keringanan yang kita dapat ni kerana kita ni jenis umat yang bergerak, mobile. Kita bukan statik. Kita umat Nabi yang bukan statik. Memang kita akan bincang berkaitan ni. Cerita pasal basuh berak, tiba-tiba cerita pasal dakwah apa benda pula, statik tak statik ni. Dia memang macam tu. Daripada kita faham tentang perkara ni, kita boleh kias sampai mana-mana kita boleh kias. Memang boleh pergi. Sebab apa? Umat terdahulu mesti kena, kalau ada air mesti pakai air. Tak boleh pakai selain daripada air. Jika tak ada air, tak payah sembahyang. Kena qada nanti. Sampai macam tu sekali. Kita dapat pilihan. Air pun boleh, batu pun boleh. Option. Maknanya adalah tujuan yang Allah buat macam tu. Maka ulama mengatakan tujuannya adalah keringanan tu kerana kita umat mobile. Umat yang bergerak. Bila kita bergerak dan bergerak tu mesti ikut syarak lah. Apa bergerak syarak? Dakwah lah. Bergerak main bola tu bergerak juga. Bukan bergerak tu maksudnya. Kita umat yang mobile, umat yang bergerak untuk menyampaikan dakwah. Bila kita bergerak untuk menyampaikan dakwah dekat dan jauh, maka kadang-kadang akan jadi, kerana itu rukhsah tu ada. Itulah dia. Kadang-kadang benda jadi ada kemudahan ni. Tak payah pakai air, ada. Jadi kita ni menjadi ejen bagi menyebarkan agama Allah. Pergi jauh-jauh, setakat 300 km tu dekat ajalah. 3,000 km. Pergi berjalan kaki, naik kapal terbang dan sebagainya. Kadang-kadang bila pergi musafir, dia antara salah satu azab musafir ni, dia akan terjadi macam-macam. Maka ada penyelesaiannya. Kerana itulah mungkin ada umat terdahulu dia tak mobile macam ni, dia statik. Maksudnya dia dah masuk Islam zaman tu lah, zaman Musliman ke siapa ke, lepas tu duduk diam ibadah aja. Dia dakwah dengan ahli keluarga, yang lain tak payah. Mungkin ada macam tu. Maka tak sesuai lah keringanan tu bagi kat dia. Sebab dia tak pergi mana-mana, dia statik. Kita tak statik. Maksudnya kita tak ada, aku tak kacau you scratch my back, I scratch your back. Apa benda tu? Kau kacau aku kau tak kacau aku tak kacau kau. Bawa-bawa belajar.
Maksudnya apa? Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Jadi aku nak ibadah, kau jangan kacau. Ibadah seorang-seorang tak masyarakat. Itu bukan Islam macam tu. Dia mesti mobile, gerak gitu, tolong orang tak tolong. Dia tak ada seorang-seorang, tak ada. Bahasnya sampai ke situ. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah kita. Kita berdakwah, menyampaikan benda yang baik, menyuruh benda baik, mencegah benda mungkar. Benda itu perlu bergerak. Dan total afdal istinja, walaupun tak ditulis kat sini, afdal dia pertama, okey, alat untuk istinja ada alat untuk istinja batu, air ataupun batu. Air dan batu, okey. Jadi batu tu batu, cuma sebenarnya bukan batu. Sebenarnya umpama batu. Batu dan umpama batu. Jadi sifat-sifat batu tu kita tengok, ambillah alat lain yang macam ada sifat macam tu boleh. Maksudnya kesat, kan? Nak kesat. Jadi tisu boleh lah. Macam tu. Kalau nylon kain licin tu, kain nylon boleh tak? Ada kat sifat batu? Kesat? Tak ada. Tak boleh. Nantilah kita akan masuk bab tu nanti. Cuma bila sebut batu, maknanya bukan betul semestinya batu. Batu ataupun umpama batu. Apa-apa yang macam batu. Sifat yang macam batu. Okey, paling afdal adalah batu air. Batu dan air. Dalam Quran Allah puji penduduk Quba. Dia tak basuh aja. Dia tak macam kita. Cerek, basuh, belah. Tak. Dia tak. Dia ambil batu dulu ataupun umpama batu lah. Daun yang kesat dan sebagainya lah. Buat. Lepas tu baru pakai air. Turun ayat Quran. Turun ayat Quran. Memuji mereka. Jadi maksudnya paling afdal pakai umpama batu dan air. Dua-dua. Satu. Tu martabat paling tinggi. Yang kedua boleh pakai air saja. Okey lah. Kita duduk tengah-tengah. Alright lah. Air saja. Tahu tak kita bincang pasal apa ni? Pasal basuh berak, basuh kencing. Takut-takut kau cerita pasal apa tadi, rasa macam dah kena pergi. Cerita basuh berak, basuh kencing ni. Jangan lari fokus. Istinja tu bahasa lembut dia. Bahasa kasarnya basuh berak, basuh kencing. Dia macam babi yang khinzir lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi yang kedua dengan air je. Seret pakai air. Okey, afdal dia nombor 2. Boleh kita kata sunat lah. Tadi afdal ni sunat. Yang harus ataupun yang boleh okey, yang okey apa dia? Pakai batu sahaja. Itulah turutannya, pakai batu saja. Atau umpama batu lah. Boleh. Air ada boleh. Rasa lain macam tu kita punya pasal. Dah sebut dah kan sebelum ni kan? Yang sebelum ni, jika kita pakai kita cuba ada air pun kita pakai batu ke pakai tisu, kemudian kita rasa macam tak suci, macam tak belengah, rasa macam tak boleh nak terima. Sebab lepas kita ambil tisu, kita buat dengan cara ni, kita akan belajar nanti cara buat tu macam mana. Kemudian dah settle lah semua, pakai tisu, ambil untuk semayang. Masa semayang kita rasa macam tak sah je semayang kita. Problem. Problem kenapa? Kerana tak terima syariat. Tak terima syariat. Terima, tapi kenapa ada rasa? Macam orang perempuan, dia lagi 3 minit nak buka puasa, tiba-tiba keluar haid. Batal lagi. Tak ada 3 minit, seminit lagi. Sebentar lagi akan azan. Dalam 30 saat azan menandakan masuk waktu. Dia pun rasa lain macam. Cek ada haid. Allah, 30 saat je lagi. Apa rasa? Dah batal kan? Batal kan? Apa rasa? Macam kan? Tu kan? Seolah macam tak nak terima. Nabi kata bila keluar batal lah. Kenapa? Qada lah nanti, bukan berdosa pun. Tapi dia rasa macam kenapa? Tu dia ada something wrong tu. Kena betulkan tu. Macam seolah-olah tak nak terima lah. Bukan tak nak terima, seolah-olah. Macam tu juga. Rasa macam sembahyang tadi aku rasa macam tak sah je, macam kotor, macam apa macam. Waktu tu afdal batu tadi yang nombor 3 tu. Nombor 3 kan batu kan? Naik nombor 1. Afdal batu, kemudian sunat batu dan air. Air saja duduk nombor 3 dah. Afdal tu dah lagi, batu tu dah naik nombor 1. Sebab untuk bila buat lagi sabar, tahan, lawan hati. Tiba-tiba akhir sekali dah tak ada feeling dah, tak ada rasa macam tak sah tu, tak ada dah. Waktu tu kembali balik batu dan air afdal balik. Kerana syariat tadi, syariat kita terima syariat, bukan ikut nafsu kita. Syariat Nabi bawa kita ikut.
Kata Sayyidina Ali, jika aku ikut kepala otak aku yang cerdik ni, aku akan sapu khuf dekat, kan kita dah masuk khuf kan, dekat tapak bawah kalau ikut otak aku. Tapi Nabi kata sapu kat atas, sapu kat bawah tak sah. Aku pun sapu je kat atas. Kata Sayyidina Umar, engkau ni batu je, kalau Nabi tak cium kau, aku pun tak cium kau. Batu tu lah Hajarul Aswad. Sebab Nabi cium kau tu yang aku nak kena cium kau juga. Kata Sayyidina Umar. Maksudnya syariat bukan ikut kepala otak kita, syariat ikut yang Nabi bawa. Macam itulah. Nabi kata boleh, kita kata tak boleh. Nabi kata lalat masuk air selam, kita kata goli. Oh, Nabi pengotor pula. Tak cakap Nabi pengotor, tapi kan ada something tu. Benda tu perlu dihilangkan. Caranya macam mana? Masuk lalat, selam, buang, minum air, tutup. Paksa. Sampai hilang perasaan tu waktu tu, buang lalat, buang air sekali. Sebab dah perasaan tu yang tak nak tu. Perasaan macam, apa ni? Korang beragama ikut ni ke saja ke? Tu yang tak nak. Best. Jadi, ada beberapa istilah kalau nak ambil manfaat, silakan ambil manfaat. Istilahnya istinja. Jika nak ambil manfaat, ambil lah istinja. Yang kedua, istilahnya juga istijmar. Yang ketiga, istibra. Semua is. Istinja, istijmar, istibra. Semua tu berkaitan dengan najis lah. Berkaitan dengan najis, berkaitan dengan keluar najis ni. Istinja, hilangkan najis daripada kubul dan dubur secara umum. Yalah, hilangkan najis, bukan basuh, bukan basuh. Istinja, menghilangkan najis daripada kubur dan dubur setelah buang tu. Tu je, menghilangkan dengan tak dibicara. Tu istinja. Bila kita istinja, kalau dengan air lah, betul-betul lah. Istijmar, dia lain sikit, menghilangkan sisa-sisa najis dengan menggunakan batu, umpama batu. Jadi istinja hilangkan terus, maksudnya langsung tak ada kesan ataupun tak ada sifat-sifat, tak ada bau, tak ada warna, tak ada ain, tak ada apa lagi, tak ada rasa, semua tak ada bau, semua tak ada. Semua sifat-sifat yang ada dekat tempat keluar najis tu semua hilang. Namanya perbuatan menghilang tu namanya istinja. Tapi perbuatan mengurangkan najis yang ada, bukan hilang, mengurangkan. Maknanya ada tak? Ada lah. Namanya istijmar. Itu nama istijmar. Jadi menghilangkan nama istinja, mengurangkan nama istijmar. Jadi mengurangkan ni bukan asal pasal tadi banyak, sekarang dah kurang. Halal lah, tak adalah syaratnya. Maksudnya kurang dengan maksud masih lagi ada kesan, masih lagi ada bau ke, masih lagi ada. Tapi bukan ada ain. Ada kesan. Ada. Kalau ada ain tak boleh. Ada kesan. Kalau kita ambil mungkin color kuning, mungkin bau, itu kesannya tu. Okey, itu dua. Yang ketiga, istibra. Istibra dia ada beberapa perkara sebenarnya. Istibra ni dia ada orang kahwin, kemudian kita panggil macam dalam iddah tu, nak mengosongkan, maksudnya memastikan rahim tu kosong, tak ada anak. Nanti kan kahwin ni, kemudian tengok dapat anak ni muka macam lelaki lama. Jadi ada satu masa, jangka masa yang bila-bila nanti kita mengajilah bab tu. Nama tu istibra, iaitu bukan mengosongkan rahim, memastikan rahim tu betul tak ada, supaya kahwin nanti confirm anak yang lelaki nombor 2. Perbuatan tu mungkin kita kata 3 bulan iddah, istibra, ataupun dan sebagainya. Ataupun mungkin kita kata dia mengandung, lepas tu cerai, kan dia punya iddah sampai melahirkan. Tu perbuatan memastikan, keadaan yang memastikan dalam rahim tu memang tak ada apa-apa. Perbuatan namanya istibra juga. Tapi kita nak bincang bukan yang itu. Kita bincang lebih kurang sama maksud, iaitu menghabiskan sisa-sisa kotoran najis yang ada macam mana? Dalam saluran. Lihat tu. Dalam saluran. Perbuatan tu nama istibra. Perbuatan tu bernama istibra. Jadi kalau apa? Tak lain. Istibra dengan istinja lain.
Istinja macam ni istinja keluar habis, okey, prop, lepas tu dia ada lagi tu. Dia ada dekat situ. Mestilah dia melekat. Itu yang tu. Istinja maksudnya habis hilang, clear langsung tak ada. Istijmar sama juga tadi. Kalau najis habis, kemudian ada kat situ mestilah ada. Perbuatan tu buang tu namanya istijmar yang kata tak pakai air tadi. Yang istibrak lain, keluar tapi ada lagi tu. Kepala paip biasa bagi contoh. Kepala paip kita buka, bila kita tutup, bunyi tak? Bunyi tak? Bunyi. Ke tak nampak hati? Masa tutup kepala paip tu dia bunyi tu, puas hati tu. Macam dia tak ada, sikit tak ada. Dia bila bunyi tu yang kita berhenti tu, dia puas hati maksudnya. Cuba jentik. Keluar 2 titik. Tu namanya istibrak. Dia lain sikit. Itu namanya istibrak. Jadi kiaskanlah. Orang buang air, tapi jangan jentik. Jentik tu kepala paip, jangan jentik benda lain. Senak kau tanggung sendiri. Itu cerita lain. Itu cerita paip. Jadi maksudnya dia buang air, buang. Okey, kemudian mungkin ada kat saluran, mungkin ada kat ujung-ujung ada. Jadi kalau biasa kita kata berdehem lah kan, dehem kita tak kisahlah. Jadi perbuatan mengeluarkan saki baki. Mengeluarkan saki baki. Tadi dah keluar, menyucikan itu istinja ni. Mungkin dia ada lagi dekat bahagian-bahagian mana dengan perbuatan kita buat tu habis keluar, namanya istibrak. Tu beza dia. 3. Okey. Jadi ada keadaan yang mesti, ada keadaan yang wajib, yang harus istinja dengan batu dan tisu jika ada air. Keadaannya jika ada air harus istinja dengan tisu batu. Okey, settle boleh faham. Yang kedua, jika tak ada air. Bila tak ada air, wajib istinja dengan tisu batu. Yalah, nak sembahyang macam mana? Wajib. Jadi maksudnya keharusan istinja hanyalah apabila ada air. Jika tak ada air, yang harus tadi jadi wajib. Istijmar itulah yang tak pakai air tu. Tak ada air, jadi wajib. Dan biasanya kalau kita tengok kan, kitab-kitab fiqh dia meletakkan bab istinja ni dan bab bersuci ni ada apa? Bukan, bab istinja dan bab cuci najis dua perasan tak? Kita kaji sikit kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia buat fasal yang baru, dia kata fasal kat sini fasal istinja. Yang ni fasal menyucikan najis. Beza tau. Dia tak sama. Sedangkan benda tu sama kan? Sama cuci najis. Kenapa tak sama? Cuci najis yang belajar tu, cuci najis contohnya ada najis kat lantai. Cara menyucikan najis tu panggil cuci najis. Tapi bila najis tu keluar dekat kubur yang dubur, dia tak nama cuci najis, nama istinja. Tapi perbuatan tu sama. Menghilangkan najis, hukum berbeza. Menyucikan najis mesti air mutlak. Mesti menyucikan najis bukan di tempat keluar lah, sebab tempat keluar kita tak panggil menyucikan, kita panggil istinja. Menyucikan najis, okey, najis keluar, pup, terkena dekat lutut. Okey, 2 hukum terus ada. Dekat lutut namanya menyuci najis, tempat keluar namanya istinja. Hukum juga berbeza. Dekat lutut wajib pakai air, tak boleh pakai tisu. Tempat keluar tu option. Kena faham kat situ, faham lah semua. Nampak macam basuh berak, basuh kencing kan belajar kan? Betul lah. Keluar. Okey, kata meleleh. Dia meleleh terus ke bawah. Bila meleleh aja tempat yang keluar tu boleh istinja dengan batu, dengan tisu, tapi keluar daripada safhah, keluar daripada border je, tak boleh dah istinja. Keluar daripada border. Adalah border dia. Kita sebutlah nanti border ni kat mana. Tapi keluar pada border je, kena cuci najis. Kena masuk dalam bab cuci najis. Cuci najis tak boleh dengan tisu lah. Mesti dengan air. Sikit aja. Walaupun sikit je. Alah, 3 inci je dia pergi. Dia pergi 3 inci je. Tapi keluar border kan, yang 3 yang sinci ke dalam border dia tu, itu istinja. Silakan pakai tisu, nak pakai apa pun. Keluar ni wajib pakai air. Hati-hati kat situ. Kadang-kadang kita itulah apa ni, anak kencing pakai benda tu kan. Lepas tu dia pun kencing je, biasa buang macam tu lah. Buang, logi dia buang, pum, masuk dalam tong sampah. Okay, dia ambil tisu je lah. Bukan tempat keluar, habis semua. Maknanya itu bukan proses menyucikan najis lah. Itu apa benda? Lap lah. Jadi penuh lah. Memang najis ada lah. Guna baik tisu lagi lah. Sama lah, maksudnya tak boleh lah. Jadi bila macam tu, macam mana? Berdosa ke budak tu? Tak ada, budak tu mana semayang.
Baby. Yang cerita tu bukan proses menyucikan najis. Proses menyucikan najis macam tok itu dulu. Pakai tak ingat macam mana nak buat. Kan beli benda tu, apa kain lampin tu. Tak, betul buat macam ni. Betul? Macam mana? Last sekali jadi. Itu real. Jadi maksudnya kalau berak, agak-agak dia buat apa? Dia buang, ambil, letak dalam tu, bawa anak, basuh. Itu baru real. Ini tak. Kita tak. Anak, berak sikit je. Berak sikit. Okey, ambil, buang tong sampah, ambil wet tissue. Itu bukan proses menyucikan najis. Itu juga bukan istinja. Itu meluaskan najis lagi daripada tempat. Habis tu macam mana? Dia bukan semayang pun. Ni cerita nak untuk semayang lah. Jadi macam mana? Adalah najis kat budak tu. Betul? Macam ada tak cicak kat budak tu kat sini macam mana? Macam tu je lah, ada najis kat sini. Sama lah. Tak cicak kena puk kena sini kan. Budak tu. Baby. Kita ambil boleh buang. Dah. Ada ke sana? Ada. Betul? Tak macam tu betul lah. Macam mana betul tu? Jadi sama lah kalau ada kat, yang kata buat pakai wet tissue tu, ada kat belah-belah ni macam mana? Macam tu. Macam mana hukum dia ada kat situ? Oh, memang berjangkit pula. Memang pergi. Maksudnya kita pegang wet tissue, kita mana adalah basah sikit. Kita pun pegang, kena pula kita bekas-bekas tu. Memang datang kan kita pun. Katalah. Garu sini pula sambil-sambil tu. Duduk diam. Lepas tu pergi nak semayang ni. Tadi ambil uduk dah. Allahu Akbar. Agak-agak. Tak payah cerita lah agak-agak. Memang tak sah. Semayang ada najis kat tangan. Okey, apa lagi? Jadi sebab tu dibezakan menyucikan najis, masalah menyucikan najis dengan istinja. Kerana menyucikan najis wajib dengan air mutlak, istinja option air mutlak ataupun umpama batu. Muntah pun sama. Muntah najis. Jadi dia fikir kan, kalau keluar tempat yang tempat yang kotor, kubur dan dubur keluar, boleh pakai tisu. Muntah mulut bukan tempat kotor. Sepatutnya boleh je lah pakai tisu. Tak boleh. Hanya kubur dan dubur. Muntah tetap kena dengan air mutlak. Habis kalau keluar darah, keluar darah. Tempat yang keluar najis tu pun boleh pakai tisu. Tempat yang takat darah ni lagilah boleh pakai tisu. Mana kias batil, kias ma'afarik, kias tak betul. Kias main hantam. Kias tak boleh. Mana boleh kias yang tu? Hanya boleh istinja kat kubur dan dubur sahaja. Dan wajib istinja tiada dengan bersegera. Ni hukum dia. Maknanya istinja ni tukar ayat, basuh berak, basuh kencing tak wajib segera. Baru tahu. Ingatkan lepas berak terus kena basuh. Ingatkan rupa-rupanya boleh tak basuh dulu. Tapi tak ada orang nak dekat. Itu cerita lain. Kita cerita pasal hukum. Bukan suruh buat. Nak buat lah. Okey. Tiada dengan bersegera. Bahkan harus ditakhirkan, dilambatkan, melainkan apabila sempit waktu. Tak apalah, dah sempit waktu atau hendak mendirikan sembahyang atau takut bertaburan najasahnya dari tempatnya, berterabur. Jadi maka wajib segera basuh pada ketika itu. Pada najis yang basah banyaknya kat sini, yang keluar daripada kubul seperti kencing, dan daripada tiap-tiap najis lagi basah. Nampak ada tu, bila sebut najis basah, maknanya adalah najis kering. Kalau najis kering maknanya hukumnya beza lah. Senang je nak faham. Yang keluar daripada dubur seperti ghaid, iaitu tahi. Okey, kita tengok balik. Dan wajib istinja tiada dengan bersegera. Jadi setiap orang wajib basuh berak, basuh kencing. Cuma dari segi kesegeraan tu boleh tangguh. Okey. Yang disebut kat sini kecuali Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tak wajib basuh berak. Tu lain saya. Tapi kita tak panggil dia berak macam tu sebab dia agak kurang adab. Malah kita kata najis Nabi juga dikira kurang adab. Sebab dia istilah dia panggil fudalat. Fudalat tu macam lebih kan, fadilat. Lebih. Kita tak panggil najis. Sebab tu kalau kita tengok riwayat kan ada kan, Ummu Aiman minum air
kencing tak silap. Tapi sebab air kencing tu pun rasa macam macam tak kena je macam kan. Tapi macam mana nak bagi faham. Lepas tu ada darah. Nabi bekam, suruh sahabat buang darah bekam, tapi dia minum. Macam mana? Nabi kata, habis macam mana ni? Perut yang ada darah aku takkan masuk neraka. Macam biasalah, bila perut tak masuk neraka, takkan tangan je masuk neraka kan? Automatik mana orang masuk syurga dan sebagainya lah. Dia tak panggil najis. Malah kalau ulama belah Yaman sana, dia memang pentingkan sangat bab ni. Jangan sebut tu. Dia panggil lebihan. Fudalnya lebihan. Bukan najis. Lebihan. Tak nak sebut najis. Kita nak kena sebut najis, nak baru tahu dia keluar kotor. Kalau tidak, sebut lebihan tu macam-macam. Peluh nama lebihan juga. Jadi ada yang ambil peluh Nabi buat perfume. Macam Nabi tak macam kita. Jangan kita fikir Nabi tak macam kita. Kita nak terima wahyu. Nabi tak boleh terima wahyu. Nabi tak macam kita. Nabi dia manusia istimewa. Bukan Nabi kita je, semua Nabi dia istimewa. Dia tak macam kita. Kita fikir macam kita, ingat Nabi tu macam kita, barulah kita rasa macam geli ke apa. Dia tak macam kita. Jadi kerana itu dia panggil lebihan lah. Kerana apa saja yang keluar kat tubuh badan Nabi adalah suci. Baru boleh terima wahyu. Baru boleh terima wahyu. Kalau tidak, nak terima wahyu macam mana? Dia memang dijaga benda tu. Okey, itu satu. Jadi untuk orang selain pada Nabi lah. Untuk orang selain pada Nabi. Jadi kita faham bila wajib kita kena lebihkan bahas. Jangan semata-mata kita tengok ni lah, kita kena lebih fikir sikit. Apakah tempat yang wajib dibasuh? Kat mana yang wajib basuh? Kalau kita tengok mulut, telinga, semua tak wajib basuh. Tak ada wajib basuh. Yang wajib basuh hanyalah kubul dan dubur je. Maknanya ada sebab. Hidung tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Keluar tak hidung tak wajib basuh. Semua tak wajib basuh. Keluar tak telinga tak wajib basuh. Tapi kubul dan dubur wajib basuh. Bila dia wajib basuh, dia hanya dia je yang wajib basuh. Kubul dan dubur je. Kat sini kita dapat faham tempat yang paling perlu dijaga dari segi kebersihan kat situ lah. Sebab tu dia wajib. Sebab tu dia wajib. Kena jaga. Dan tempat lain sunat basuh. Dia wajib basuh. Dapat kita faham tempat keluarnya sesuatu dekat tempat yang wajib basuh tadi. Kubul dan dubur tu wajib basuh bila keluar kan. Bila keluar tu dia akan keluar di dalam rumah. Dia tak semesti keluar di luar rumah, dalam rumah pun dia akan keluar. Bila dia nak keluar dalam rumah, kita akan pergi satu tempat. Tempat untuk keluarkan dia. Kita panggil jamban. Okey. Maknanya kita dapat faham juga jamban dalam rumah sama di masjid, di surau, tempat yang paling kena bersih kat situ juga. Kita kiaskan ke situ. Jika dan dapat kita faham juga, jika tempat tu tak bersih, maknanya badan kita pun lain tak bersih. Jika toilet tak bersih, satu rumah tak bersih. Jika toilet masjid tak bersih, mimbar tak payah sembang. Tak payah sembang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dari segi toilet ni, dari segi ni, kita kalau orang pernah pergi luar negara, tempat-tempat orang putih barat Eropah, kita pergi, diorang ni begak tak basuh, tisu je ada. Diorang kata jika ada air, dia menambahkan lagi berterabur lagi, maksudnya lagi pengotor. Macam tu lah bahasa dia. Dia nak yang suci, tak boleh pakai air. Kita kata tak reti, tak mengaji ni, basuh berak pun tak. Sedangkan itu sebenarnya yang bersih. Dalam toilet awam apa, tengok tak mana lagi bersih. Diorang boleh tidur. Kita kencing sikit, boleh basuh kencing tu satu sudu je air. Tapi kita pakai banyak mana? Air kena masuk mutan najis. Pijak. Masuk. Cuba setiap orang yang datang masjid ni sediakan tisu. Memang siap lah. Memang bising lah. Kelakar yang tu kelakar. Tak boleh bayangkan. Jadi sebenarnya air ni yang ejen medium meluaskan najis lagi sebenarnya. Jaga elok-elok lah. Jadi tandas
mesti dijaga kerana tandas tak suci, yang lain jangan cerita. Kalau tandas lah kotor tu maksud bukan daki. Kadang-kadang dia naik kulat, itu bukan masuk kotor. Itu bukan masuk kotor. Masuk kotor tu dengan najis lah. Kencing, lepas tu ambil air, siram macam tu je. Lepas tu ada sikit-sikit lagi kat tepi dinding. Tu masuk kotor. Bukan kotor tu masuk hitam, bukan. Itu bukan kotor. Itu kotor Melayu. Ni bukan cerita kotor Melayu ni. Ni kotor syarak. Kotor dengan masuk najis. Jika toilet kotor dalam rumah, tak payah sembang. Nampak wangi pakai 10 minit pun sebenarnya kotor. Maksud najis. Kena jaga kat situ lah. Tu kena jaga. Atau bahasa baiknya, jika di dalam toilet satu masjid dia tak bersih, maka berisiko untuk menajiskan tempat-tempat lain. Bunyi baik je macam tu ayat dia. Macam tu lah. Jika dalam rumah tu toilet dia tak berapa bersih, maka berisiko untuk dalam bilik pun kotor juga. Baik je bunyi, tak terasa langsung. Rasa macam best. Tu kadang-kadang dia kena lain sikit. Jadi kena jaga. Okey. Istinja adalah wajib, bersegera adalah sunat. Tu dobit dia. Dan wajib istinja dengan tiada bersegera, maksudnya segera tu sunat. Jadi setiap maknanya kita kalau tiap-tiap hari kita buang air kecil, buang air besar, banyak pahala kita. Sunat dapat pahala kan? Bersegera sunat. Bersegera tu sunat. Jadi kita tak perasan yang kita duk basuh berak, basuh kencing tu rupanya dapat pahala. Iyalah dapat. Kita pula buat segera. Allah, dapat lagi. Dapat pahala apa? Pahala wajib sebab istinja hukum wajib. Dan kita segera lagi. 2 kita dapat. Pahala wajib 1, pahala sunat. Tiap-tiap kali. Jadi banyak-banyakkanlah buang yang kecil, buang yang besar. Tak macam tu. Tak ada kena-mengena. Sebab kalau boleh kurangkan duduk dalam tandas. Kurangkan. Biasa orang duduk dalam tandas lama-lama ni kena jumpa scan. Tukang scan ada kat belakang, jumpa scan. Sebab apa? Biasanya dia ada pendamping. Ada something. Dia suka duduk buat apa? Tak tahu. Duduk something kan tu. Dia suka tu adalah tu. Kena check apa yang patut. Check lah apa yang betul. Sebab dia kenapa suka? Ada sampai sekejam 2 jam. Bukannya sakit buasir ke apa, bukan. Dia duduk kadang tengok, kadang cari ilham. Baca surat khabar. Cari ilham. Tempat macam tu, agak siapa bagi ilham? Tak tahulah siapa bagi ilham. Okey. Tak wajib bersegera. Segera tu hukumnya sunat. Cuma boleh ke? Apa hukumnya jika lepas buang air, lepas tu pergi makan? Sama kerja, lepas tu baru basuh. Hukumnya haruslah. Harus. Cuma jangan syarat, jangan banyak berterabur. Kita tengok. Bertaburan tu macam ni. Kalaulah dia memang tak wajib bersegera, tapi kalau dia tak bersegera, menyebabkan yang pertama, masa untuk solat dah tinggal 5 minit. Waktu tu wajib segera. Wajib hari dia lah. Bukan wajib istinja sebab wajib. Sebab 5 minit lagi nak habis Zuhur contohnya. 5 minit tu masih lagi waktu apa? Harus jawaz dengan karahah. Tu. Jadi maksudnya 5 minit lagi nak habis Zuhur, kalau semayang tu sempat lagi tu. Cukup. Dia pula buang air. Jadi wajib tak ada segera. Wajib bukan sebab tadi, sebab nak semayang. Wajib aridi, wajib yang mendatang. Okey, itu satu. Yang kedua, jadi wajib bila dia bimbang berpindah ke anggota lain. Berpindah kepada anggota lain. Okey. Apa hukumnya? Najis keluar tak sengaja kena kaki. Jadi kita kata tak mungkinlah haram. Keluar najis, air kencing, mercik kat kaki. Tak mungkinlah kita kata haram kan, sebab tak sengaja. Okey. Macam mana kalau sengaja? Bomba macam mana? Kena. Tu sengaja. Okey, satu. Yang kedua, dia buang air besar ke? Lepas dia buang air besar, buat apa? Dia buang air besar tu sambil duduk sungguh.
Bukan sakit. Jangan cerita pasal sakit. Darurat jangan cerita pasal darurat Darurat makan babi pun boleh Jangan cerita. Tu. Cerita biasa dia duduk jadi keluar air najis ataupun dia buang atas tu, lepas tu dia duduk atas najis tu. Sengaja. Jangan cerita jangan cerita darurat, jangan cerita sakit pinggang, semua jangan cerita. Yang licin terjatuh, jangan cerita yang tu. Cerita sengaja. Apa hukum tu? Hukum, nak tahu hukum. Bukan suruh buat, nak tahu hukum. Haram. Memindahkan najis ke badan dengan sengaja hukumnya haram. Tanpa sebab. Hukumnya haram. Najis dia atau najis orang? Saya selalu bagi contoh kan, kat sini pernah bagi contoh. Dia tengok tai ayam. Tai ayam mone. Sini panggil tai ayam apa? Mona. Mone tu apa? Mone apa? Tai ayam candu. Tu orang Selangor panggil. Tai ayam candu. Sini panggil tai ayam apa? Mone ke? Mone ke? Maksudnya bukan tai ayam biasa. Dia macam cair dan panas. Bau dia okey. Nak tengok hukum. Dia tengok aku dah lama nak tahu betul ke panas. Tapi dia bukannya ada apa, dia pun ambil. Gini rasa. Malah boleh basuh. Relax lah. Hukum. Tak boleh, haram pun. Memindahkan najis ke badan dengan sengaja hukumnya haram. Dosa. Tanpa sebab. Dia kerja ambil tai ayam. Apa? Sodok tai ayam. Tak payah cerita. Dia memang kerja, memanglah kena. Kadang-kadang kena ambil dengan tangan. Tu kerja dia. Gali longkang dalam tu ada najis, tu kerja dia. Basuh mandi jenazah kena najis, tu kerja dia. Ni yang tak ada sebab. Saya saja je keluar najis, tengok, oi najis aku. Asal warna lain biarlah. Tapi lama tak pernah seumur hidup aku dah buang banyak kali, berapa ribu kali, tak pernah pegang. Macam mana rasa? Basuh. Haram. Dia kena ada sebab. Ya. Sama. Lebih-lebih lagi mughalazah. Pegang babi dengan sengaja, pegang anjing dengan sengaja. Kan kita tengok viral kan. Alah, pegang anak dara orang tu haram betul, berdosa. Pegang anjing tak berdosa. Walaupun dia mughalazah kan boleh basuh dengan air tanah. Salah, dua-dua dosa. Pegang anak dara orang pun dosa, pegang mughalazah tu pun dosa. Yang tak dosa, kita duduk dalam rumah, bising bunyi anjing. Kita tengok anjing jiran kita masuk dalam longkang, memakak anjing comel tu. Bukan anjing gila tu, anjing comel. Macam ada tu kan comel. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Bising ni. Anjing comel, dia ada panggil yang dihormati. Makhluk yang dihormati. Dia panggil muhtaram. Ada makhluk yang tidak dihormati. Contohnya babi. Babi, comel ke tak comel, sunat bunuh. Tapi anjing comel, tak boleh bunuh. Anjing gila je boleh bunuh. Sunat pun. Haiwan. Yang lain semua tak boleh. Dia ada yang dihormati dia panggil. Dia panggil haiwan yang dihormati. Dia ada istilah dia panggil muhtaram. Jadi anjing comel ni kita tak boleh bunuh suka-suka. Babi comel tak comel bunuh. Bunuh. Sunat bunuh. Malah Nabi Isa turun nanti bunuh babi kan. Sunat bunuh. Okey. Jadi kita pun bising ni kita pun ambil. Apa tujuan? Nak selamatkan dia. Dia dihormati syarak. Dia dah hormati syarak anjing tu. Ambil dan memekat. Ambil, tak dosa. Nak buat kajian, tak apa. Tengoklah kajian macam mana, tak apa. Tapi kalau dia tengok, tak ada apa pun. Apa masalahnya kalau pegang? Dia makhluk Allah juga. Lah, siapa dia kata dia makhluk setan pula? Dia makhluk Allah juga, memang siapa tu. Jadi, bolehlah pegang. Kenapa nak hina dia? Lah, siapa hina dia? Babi hina ke? Kata kat orang babi tu hina. Weh, babi, itu baru hina. Kata dekat babi tu babi, tak hina lah. Tak hina. Jadi kita akan kata, anjing, najis. Ada pula. Pegang tu je najis, anjing tu makhluk Allah. Jadi, kenapa kita nak beleng batu kat dia? Kalau kata nak beleng batu lah. Ada kata, najis. Pegang tu baru je najis. Dia makhluk. Jadi, bila macam tu, tak boleh lah pegang. Jadi, sebenarnya pegang anak dara pun haram. Anak dara orang lah. Pegang najis juga haram, dua-dua haram. Tapi dalam viral tu dia tak tulis macam tu kan. Lebih baik pegang babi ataupun anjing lepas sebab boleh basuh dengan air tanah berbanding dengan pegang anak dara bukan mahram pun semua berdosa. Tak, dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Tak boleh. Memindahkan najis ke badan dengan sengaja tak ada sebab haram. Sama juga macam
Najis pegang najis dengan sengaja kan? Tak boleh. Mana boleh? Tak dibenarkan kita memegangkan najis. Tak benar. Tak boleh pegang. Cuma bila pegang ada sebab ataupun terkena basuh, bukan. Kalau dalam masalah istinja, buang air kecil, buang air besar, basuh tu tak wajib segera. Boleh juga sambung makan, sambung kerja, semua boleh. Orang duduk jauh. Boleh, lepas tu baru basuh. Baru basuh. Soalannya, boleh tak basuh lagi ni? Ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk baru basuh. Lepas tu bersemayang. Boleh tak? Tak payah ambil wuduk dah. Teka-teki. Dia nak tahu boleh tak boleh, dia kena tahu syarat lah. Kalau tahu syarat dia semua dia, barulah boleh ni. Dia buang air besar, tak ambil wuduk. Dia besar tak basuh. Lepas tak basuh, kita buat cerita lagi lebih ekstrim lagi cerita kita. Kita biar 3 jam sambil depan laptop. Okey. Lepas 3 jam kering tak? Kering confirm. Rasa boleh macam dah. Okey, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, lepas tu basuh. Baru basuh lah sebab nak sembahyang. Okey, kalau tidak tak sah lah kan. Lepas basuh sembahyang. Tanpa ambil wuduk. Boleh. Saya pula tak boleh. Itu cerita lain. Tak cerita pasal usik. Pakailah seorang tangan. Itu tak cerita pasal usik. Cerita pasal bolehkah ambil tak basuh berak, ambil wuduk, lepas tu sembahyang. Lepas tu basuh baru sembahyang. Tak cerita pasal sentuh. Tak payah cerita pasal sentuh. Nak tanya yang pasal anjing tadi kan. Nak relate sebab dulu zaman Nabi kan ada seorang pelacur tu, dia bagi anjing tu minum. Jadi kalau kita selamatkan anjing dalam longkang tu Sahad, adakah kita dapat juga macam yang masuk syurga? Dia macam ni. Yelah. Dia bagi minum, bagi makan tu. Bagi makan tu maksudnya dia bantu binatang tu dengan ikhlas apa semua. Kemudian anjing dalam boleh lah kalau nak relate, boleh lah. Boleh lah kalau nak relate macam tu. Cuma takkan kita nak bagi makan pun kat dia. Tapi kita selamatkan nyawa dia kan. Selamatkan nyawa dia. Malah kalau jika orang punya, lagilah kita selamatkan orang ni. Sebab dia binatang dia hormati. Menarik juga tu. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita orang Islam ni pun ada akan dicampak ke neraka. Macam zaman Nabi dulu, seorang pelacur dia bagi sekali je selamatkan anjing tu, daripada tu boleh masuk syurga. Jadi daripada segi yelah. keadilan tu di mana? Tu kan. Best juga cerita macam tu kan. Betul tak? Satu yang pertama, kita kena tengok dulu zaman tu zaman bila. Waktu tu zaman anjing telah turun syariat tak boleh pegang anjing ke tidak. Itu satu dulu. Itu bukan zaman Nabi, tu sebelum. Cuma zaman bila. Itu satu kena boleh dibincangkan. Mungkin zaman tu boleh pegang. Waktu tu tak najis. Mungkin satu betul. Yang kedua, yang nak dibincangkan dalam cerita tadi adalah keikhlasan dia bagi. Okey. Dan dinilai keikhlasan dia tu. Dia bagi nilai. Bila keikhlasan dia tu dinilai, kemudian dia masukkan dalam syurga. Okey, kat situ pun boleh bahas lagi. Saya kena cerita macam tu lah. Nak bahas memang boleh, best sangat kalau nak bahas ni. Memang boleh bahas. Jadi, keikhlasan dia tu habis, merangkumi segala-galanya. Yang kedua. Yang ketiga, disebut masuk syurga. Kita orang Islam, orang yang ada iman, dia ada 2 cara masuk syurga. Yang pertama, lepas timbang masuk syurga. Yang kedua, masuk neraka dulu baru masuk syurga. Macam kata akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah, betul kan? Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga. Jadi kalau katakanlah bila dia macam yang cerita tu kan, mengucap sebagai peringatan, jangan cakap mengucap kat orang nazar, nanti dia pun mengucap la ilaha illallah asyhadu pun tak payah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun tak payah. Jadi siapa akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi adakah kalau kata buat dalam cerita tanah kubur tu la ilaha illallah, biasa asyhadu ada sekali je, tak kisahlah asyhadu pun asyhadu. Okey, meninggal. Adakah dia terus masuk syurga? Tak. Ada 2 cara, dua tafsiran. Pertama, memang masuk terus. Kerana orang yang akhir kalam dia la ilaha illallah bukan calang-calang.
Allah nak bagi bukan calang-calang. Dia mesti ada orang yang tertentu. Satu. Yang kedua, mungkin juga dia masuk neraka dulu. Sebab kan dah sebut sebelum ni, menyucikan hadas di atas dunia dengan air. Ada kecil ada besar. Menyucikan najis atas dunia dengan air mutlak. Menyucikan dosa dengan atas dunia dengan taubat. Menyucikan dosa ke akhirat dengan api. Tu yang cuci dosa. Ada dosa tapi iman tu sah. Iman dia sah. Ahli sunnah wal jamaah. Ambil celup 300 juta tahun masuk dalam syurga. Jadi betul tak hadis tu? Siapa yang akhir kalam la ilallah masuk syurga? Betul tak? Ya, semua betul. Habis pelacur tu banyak kita nak boleh bahas. Banyak bahas. Pertama, pelacur tu dia berdosa, tapi dosa dia tak ada kena-mengena dengan orang. Jadi dia tak ada nak kena orang cari dia timbang-timbang, tak ada. Dia cuma dosa dengan Allah. Jadi bila dosa dengan Allah, taubat habis lah. Tapi dosa dengan orang letih sikit. Jadi dia tak ada dosa orang sebab pelacur mana ada kena-mengena dengan orang kan. Dia memanglah ada kena-mengena dengan orang. Cuma tak ada kena-mengena dengan ambil barang orang apa semua. Kalau nak bahas banyaklah boleh. Banyak. Tak ada diriwayatkan macam tu pun. Cuma dia ceritanya pelacur tu lepas dia dah buat dia dengan ikhlas dia bagi minum. Jadi keikhlasan dia tu menyebabkan dia masuk syurga. Ayat dia macam tu. Keikhlasan dia menyebabkan dia masuk syurga. Keikhlasan dia menyebabkan dia masuk syurga. Bukan dia bagi minum dia masuk syurga, bukan. Keikhlasan dia bagi. Dia kena neraka dulu masuk syurga. Yang itu tak ada cerita dalam. Memang tak ada riwayat macam tu. Tak ada cerita. Ceritanya masuk syurga. Jadi macam mana? Jadi macam tadilah. Orang itu orang sedap lah. Pelacur sedap. Jadi maksudnya pelacur okey. Dah mulalah jadi. Bolehlah kita melacurkan dia kalau miskin. Mulalah jadi macam. Sebab daripada tu sebenarnya dia ada lagi lah yang tak ada cerita. Mana tahu tak ada cerita. Jadi sebenarnya kita kena ceritalah yang sebenar macam tadi. Adakah masuk terus? Tak ada pun cerita pasal tu. Cerita dia pelacur bagi minum air. Ada kata satu tu dia bagi roti, dia buka roti, dia bagi separuh kat dia bagi makan separuh. Maksudnya keikhlasan dia tu menyebabkan dia masuk syurga. Bukannya kalau setakat nak ambil macam tu aja memang syok. Memang syok. Menjagalah kantor buat pagi Jumaat. Sama, betul, sama. Boleh dikatakan kalau kita fikir balik, orang yang paling mulia mati, orang yang kena gantung lah. Yang pertama, sebelum dia kena gantung, dia solat taubat. Kita tengah kira duit, terkejut untung banyak. Kita tak tahu tengah naik Genting Highland pusing, jatuh, mampus kat situ, mati. Kita punya mati tak tahu. Dia confirm, boleh tak sebut macam tu? Confirm dah mati hari Jumaat. Sebelum tu dia bertaubat, sebelum tu dia solat taubat, sebelum tu dia la ilaha illallah, siap asyhadu sampai ke habis, kemudian mati. Kalau nak kira mulia mati dia lagi daripada satu sudut. Mulia dan ahli syurga. Jadi pakat-pakatlah kita kena gantung orang ke macam mana? Macam mana? Nampak dia tak macam tu. Cuma betul, semua complete set. Semua cukup semua. Tengok pula akidah dia. La ilaha illallah sebelum mati, tengok akidah dia macam mana. Akidah dia okey apa semua, okey dosa dia dulu macam mana? Masuk neraka dulu. Cuci. Masuk syurga. Jadi macam itulah. Tak semudah tu. Sama juga. Bunuh diri. Malah kalau mazhab Syafi'i, bunuh diri masih lagi wajib diuruskan macam orang Islam. Tak boleh wajib mandi, tak boleh bunuh diri. Dah bunuh diri tu memang kira macam kafir ya. Mana boleh cabut nyawa sendiri? Kafir ya. Tak, mazhab Syafi'i tak. Kerana kemungkinan ada satu saat sebelum kepala dia jatuh ke lantai, dia bertaubat. Ada kemungkinan. Ada, wajib uruskan macam mana orang Islam. Malah orang yang kata sebenarnya semayang ni tak perlu tunggak-tunggik ni. Niat aja. Yang itu yang kena tulis dekat surah masjid, kalau mati tak boleh mandi kan. Yang tu. Sedangkan yang bunuh diri tu wajib mandi lagi. Boleh kelebihan mana dalam sama lah juga. Nak boleh tak kelebihan? Dia asyhadu an la dia siap asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kelebihan? Dakhul jannah. Kalau akidah dia betul dan dosa bunuh diri itu besar juga, maksudnya apa? Cuci dulu lah. Sebab tu dia wajib juga disempurnakan empat perkara tadi. Mandi kapan solat tanam. Mandi kapan solat tanam. Pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada juga kata tak tahu. Ada di wasiat tak guna hidup baru macam.
Tak sama juga. Kita kata tadi 1 saat sebelum jatuh. Masuk syum, ada 5 saat. Kemungkinan tu ada. Kena terima. Rahmat Allah lagi besar. Syurga ada 8. Neraka 7. Kat situ kita dapat faham dah. Rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan dia. Kat situ dah kita dah tahu dah. Jadi mana tahu lagi 1 saat. Lagi 1 saat. Dan perbuatan membunuh diri itu tidak mencabut akidah. Yang tak ni. Tak mencabut akidah dia. Itu kalau ada akidah lah. Tapi kalau dia ada akidah, takkan dia bunuh diri. Tu kena bahas lain panjang tak habis lah tu. Kepatutnya kalau akidah yang betul, dia tahu qadar rukun iman yang ke-6 dia mengaji sungguh-sungguh, semua perbuatan Allah bla 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 semua, takkan dia buat pula. Panjanglah lagi cerita dia kat situ. Cuma tetap juga wajib dimandikan bunuh diri ni. Kenapa kita masuk sampai bunuh diri ni? Dah pukul 9 10. Ni memang bunuh diri kalau kita sambung ni. Adapun tak boleh lah. Sikit lagi. Adapun jika keluar daripada qubul atau dubur yang tiada najis. Macam mana kalau tak ada najis? Tiada najis. Seperti ulat. Oh, bukan najis. Bukan najis. Seperti ulat, cacing, batu, kayu, mani dan lainnya. Maka tiada wajib istinja. Okey, tak wajib istinja. Tak wajib istinja jika keluar bukan najis. Okey. Tetapi sunat. Supaya keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan dia dengan air yang suci, yang menyucikan dengan selak mendialan tu. Jadi maksudnya khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu lebih baik, lebih mustahab. Jadi ada ulama yang mengatakan jika keluar yang bukan najis sekalipun, benda asing tetap wajib basuh. Muktamadnya tak wajib basuh. Apakah benda lain? Benda lain tu dia kata ulat. Ulat. Yang ni biasanya kering ni cerita ni. Kalau basah, dia panggil mutanajis. Maksudnya kena basuh juga. Kalau basah, cacing tu biasa basah. Basah juga kan. Katalah cacing kering. Batu. Biasanya batu tu mungkin juga keluar kering. Kering kontang. Tak wajib basuh. Sebab keluar bukan najis. Keluar tu. Kalau basah, maknanya keluar ada najis. Cuma basah sebab tu ada dekat batu tu. Kayu, mani dan lain. Mani tu nanti kita tengok lagi. Tak wajib istinja, sunat aja. Sunat kerana apa? Ada ulama kata walaupun bukan najis pun kena ni. Kalau kena basuh juga. Jadi apa nama ni, kalau keluar batu, walaupun keluar batu, kita telan batu, keluar batu tu juga, memang batu tu pula kering, tak wajib. Batu tu basah, wajib. Sebab basah tu yang mewajibkan. Sebab apa ni, najis-najis ni basah. Jadi kalau katakanlah mani pula. Mani pula dia bukan najis walaupun dia basah. Dia bukan najis pada mazhab Syafi'i. Dia pada mazhab Maliki dia najis. Mazhab Maliki najis, mazhab Hanafi lagi best. Basah najis, kering tak najis. Agak-agak dapat ambil daripada mana tu sampai jadi macam tu. Mazhab Maliki najis mutlak. Maksudnya mani najis. Okey. Basah kering najis. Mazhab Syafi'i mutlak, anak murid dia. Tadi tok guru dia, anak murid dia kering basah tak najis. Okey. Mazhab Hanafi basah najis, kering tak najis. Ambil kat mana agak-agak? Tak ingat kot. Tak pernah dengar. Agak-agak ambil kat mana boleh jadi macam tu, khilaf macam tu? Kan Sayyidatina Aisyah tak pernah dengar. Dekat kain Nabi ada kesan air mani keras yang dah kering, dia pun apa dia panggil tu, keruk-keruk tu, kikis kan, kikis kerek. Nabi ambil kain tu semayang. Jadi maksudnya kering tu. Kerana tu mazhab Hanafi kering tak najis, basah najis. Sebab setiap yang keluar dari kubur dan dubur basah dia najis. Dia ambil ke situ pula. Habis mazhab Maliki semua najis. Habis tu Nabi kan keluar kat dia fudalat bukan najis. Ada kona ke situ pula. Semua masing-masing ada. Tiga lain. Mazhab Syafi'i walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak Adam. Dalam Quran, ayat Quran lagi kuat daripada riwayat-riwayat, lagi kuat daripada hadis. Jadi kami muliakan Adam. Boleh tak yang mulia jadi daripada najis? Tu kan mulia kan? Boleh terima juga. Jadi mazhab macam tu lah. Kita tahu aja, kita seronok, ya Allah cerdiknya ada orang ni. Tu. Kalau kita tak tahu benda tu yang kita kata, apa sah nak kena ada 4 tu. Kata cerdiknya.
bergeliga orang ni. Imam Syafi'i kata Quran dengan hadis mestilah Quran dulu, malah jelas walaqad karramna bani Adam. Kami telah menciptakan Nabi Adam tu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, dan muliakan dia. Tiba-tiba jadi daripada najis, tak mulia. Menarik juga. Tapi jangan lupa ada riwayat yang lain. Kata mazhab Maliki, apa saja yang keluar dia adalah najis. Bila dia adalah najis, mani juga najis. Betul juga kat situ. Habis riwayat yang kata Sayyidatina Aisyah tu macam mana? Itu dia fudalat, dia bukan najis. Memang bukan najis awal-awal sebab Nabi punya. Nabi kan banyak khususiah keistimewaan dia. Habis mazhab Hanafi kata tak. Yang kering adalah suci, yang basah adalah najis. Empat semua boleh pakai. Habis, maka tak kala perkataan musannif. Diulang balik ni, saya baca je lah ni, diulang balik. Maka tak kalanya perkataan musannif, pengarang yang terdahulu tu kurang nyatanya, tak puas hati lagi dia kata. Ia nyatakan dia dengan kata, cakap sekali lagi, yakni wajib istinja daripada tiap-tiap sesuatu yang najis lagi basah. Kan dah cerita tadi, dia kata tak puas hati nak cakap lagi, yang lagi basah, daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu kubul, sama ada zakar lelaki atau faraj perempuan, atau dubur. Okey, atau dubur lelaki atau perempuan, sama ada kecil atau besar. Yang kecil besar ni bukan faraj, bukan zakar, bukan dubur. Kecil besar ni orang umur. Jangan salah, kecil atau besar tu tak ada kena-mengena dengan fizikal tu. Ya, kecil atau besar tu maksudnya lelaki atau perempuan, muda atau tua, ataupun baby, macam itulah maksudnya. Keluar daripada baby namanya najis juga, keluar daripada orang tua namanya najis juga. Tu maksud kecil atau besar tu. Lelaki atau perempuan, lelaki kecil, lelaki besar, perempuan kecil, perempuan besar. Dan dikehendaki dengan sesuatu yang keluar itu sesuatu yang lain daripada mani, kerana mani itu suci pada mazhab Syafi'i lah ni. Habis. Dan wajib dengan air mutlak. Dan wajib istinja itu dengan air mutlak. Maka apabila istinja dengan air tak dapat tiada la budda daripada dibasuhkan tempat keluar tu hingga dizankan suci. Apa ni kita tengok zan lah, zan yakin. Jadi lepas tu kalau kita tengok kat sini, dan alamat hilang ain najis pada dubur zahir kasab tempatnya pada lelaki kesat, perempuan licin. Dia ada beza lah. Sebab kita tak wajib ambil cermin. Kita bahas nanti lah. Tak wajib ambil cermin tengok. Jadi macam mana nak tahu? Dia sebab bagi tahu. Saya bagi tahu awal. Malam esok kita baca lagi. Apa dia? Iaitu kalau lelaki masa basuh berak tu, lelaki tempat tu dia akan jadi kesat, maknanya suci. Kalau perempuan tempat tu jadi licin. Kerana perempuan dengan lelaki, liang-liang seni, rongga-rongga dia berbeza. Kita lelaki besar, perempuan kecil, dan dia ada kias dengan, kerana tu kita tak boleh pakai emas. Apa kena-mengena? Tunggu malam esok. Orang perempuan boleh pakai emas sebab liang dia kecil, liang seni dia, pori-pori ke apa? Baru ingat pori-pori. Kalau lelaki besar, kerana tu dia tak boleh pakai emas. Wallahualam. Sambung malam esok pukul 10. Kita sudah ingin tasbih kafarah.